Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin amma ba'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Tuan-tuan, sebelum kita meneruskan pengajian kita, mungkin siapa-siapa yang telah dengar ni, tuan-tuan boleh komen di bawah sama ada suara jelas ataupun tidak. Mohon tuan-tuan komen insya-Allah untuk audio kita jelas ataupun tidak. Mohon tuan-tuan komen boleh insya-Allah. Siapa yang dengar audio ni boleh komen sama ada jelas ataupun tidak insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita banyak-banyak pada Allah. Tuan-tuan, kita berada pada satu bulan yang dipanggil Rabiul Awal. Dan tuan-tuan, bulan ini juga dipanggil dengan nama Rabiul Anwar. Bulan yang dipanggil Rabiul Awal ataupun juga dipanggil dengan nama Rabiul Anwar. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kenapa dipanggil Rabiul Anwar? Kerana ini bulan yang mana tuan-tuan telah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama mengatakan bahawa bulan ini ialah bulan yang bercahaya kerana cahaya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu tuan-tuan, kita sebagai umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, perlu datangkan rasa gembira, rasa begitu seronok atas bulan ini, masya-Allah. Bahkan kata ulama, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggembirakan seluruh alam buana. Seluruh dunia bergembira atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bersedih atas kelahiran baginda, yang tidak suka atas kelahiran baginda, yang tak gembira tentang Maulid Nabi, tentang lahirnya Nabi ini tuan-tuan, hanya iblis saja, kata ulama. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama ada tuan-tuan orang yang sambut maulud, maulud ini dimasukkan majlis maulud lah, ataupun tuan-tuan orang yang tak sambut maulud ataupun tak sambut maulud. Sekalipun tuan-tuan tak sambut maulud, tuan-tuan kena datangkan rasa gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana seluruh alam buana bergembira atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada topik kita dalam seminggu ini tuan-tuan, Isnin sampai hari Jumaat, kita akan bicarakan tentang Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tuan-tuan kita mengenali isteri baginda. Setelah sekian lama, masya-Allah, kita menyambut maulud 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau usia macam saya mungkin dah 30 tahun sambut maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak mengenali keluarga baginda, tidak mengenali orang yang baginda sayang, baginda cinta.
Sedangkan tuan-tuan, masya-Allah, kita umat kepada baginda Nabi SAW. Antara perkara yang mana kata ulama, untuk kita kenal baginda, untuk membuktikan cinta kita kepada baginda, kita mengenali insan yang di samping baginda, yang membantu perjuangan dakwah baginda Nabi SAW. Bahkan mereka lah insan yang telah doa untuk kita, tuan-tuan, selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka berkorban untuk agama Allah Ta'ala sehingga kita kenal Allah Ta'ala pada hari ini, tuan-tuan. Iaitu keluarga baginda Nabi SAW, isteri-isteri baginda dan anak-anak baginda Nabi SAW. Stand ataupun asas bagi akidah kita, mencintai Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Nabi cinta keluarga baginda, Nabi cinta sahabat baginda, Nabi cinta umat baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, hari ini kita nak belajar untuk mengenali orang yang baginda cinta, supaya kita menjadi orang yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Nabi cinta keluarga Nabi, kita belajar untuk cinta keluarga Nabi. Nabi cinta sahabat Nabi, kita belajar untuk cinta sahabat Nabi. Nabi cinta umat Nabi, kita belajar untuk mencintai umat Nabi SAW. Akidah kita bukanlah akidah yang mana mencintai sebahagian saja keluarga Nabi dan menghina sahabat Nabi. Tidak, ini akidah yang salah. Ataupun menjadi golongan yang mana mencintai sahabat tapi membenci keluarga Nabi SAW, seperti An-Nasibi yang begitu alergik dengan keluarga Nabi, sehingga nama Ali tak boleh dengar, nama Hasan tak boleh dengar, nama Husain tak boleh dengar, nama Fatimah Zahra tak boleh dengar. Ini satu golongan yang dipanggil An-Nasibi. Akan tetapi kita ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, kita mencintai Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala lahirkan Nabi dalam bulan Rabiul Awal? Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Allah Jalla wa'ala lahirkan Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal? Kenapa? Sedangkan kata ulama, bulan Rabiul Awal ialah bulan yang tidak terkenal di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Dan bulan Rabiul Awal ni, kata ulama, adalah bulan yang mana? Bukanlah bulan yang istimewa seperti mana waktu itulah, seperti mana bulan Ramadan. Yang kita tahu bulan Ramadan khairum min alfi syahr. Ada hari yang mana lebih baik daripada 1000 bulan, subhanallah. Kan? Tetapi Nabi dilahirkan Rabiul Awal. Kenapa, kata ulama? Kenapa tak dilahirkan Ramadan? Ulama membahaskan tentang perkara ini, tuan-tuan. Ulama mengatakan bahawa kerana Allah SWT tidak mahu kalau baginda Nabi SAW lahir dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan haram seperti Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, maka orang akan kata mulianya Nabi itu. Kenapa mulia? Kerana Nabi lahir bulan Ramadan. Seakan-akan baginda Nabi SAW menumpang kemuliaan bulan Ramadan. Allah tidak suka perkara ini. Maka Allah Ta'ala lahirkan Nabi di satu bulan yang tidak terkenal, iaitu Rabiul Awal. Bulan yang di kalangan masyarakat Arab ketika itu tidak terkenal, tuan-tuan. Bukan bulan istimewa pada ketika itu. Telah menjadi istimewa kenapa? Lahirnya Nabi SAW pada Rabiul Awal. Sehingga orang berkata mulianya Rabiul Awal. Kenapa Rabiul Awal mulia? Kerana Nabi SAW lahir Rabiul Awal. Rabiul Awal lah yang menumpang kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti kita, tuan-tuan, kita tak ada apa-apa. Kita ni manusia biasa, tak mulia, biasa je. Bukanlah orang yang apa? Bukanlah seseorang yang hebat, tidak. Tetapi kita menjadi mulia kerana kita menjadi umat kepada baginda Nabi SAW. Bahkan kita, tuan-tuan, masya-Allah, dicemburui oleh umat-umat terdahulu. Kerana apa, tuan-tuan? Kita menumpang kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi, tuan-tuan, masya-Allah, kemuliaan baginda Nabi SAW, kata ulama, tak dapat kita nak tulis dalam tulisan kerana begitu banyak. Walaupun dinukil oleh para alim ulama, tetapi begitu banyak pengorbanan baginda, kemuliaan baginda, izzah. Kita melihat dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala muliakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Musa AS, tuan-tuan, Bani Israel berhajatkan air. Allah perintahkan kepada baginda Musa, faqul nadrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, ketuklah batu dengan tongkat kamu. Maka daripada batu telah keluar air, subhanallah. Daripada batu telah keluar air, tuan-tuan, masya-Allah. Tetapi, tuan-tuan, untuk baginda Nabi SAW, tadi Nabi Musa ketuk batu keluar air, 12 mata air untuk Bani Israel. Untuk baginda Nabi SAW, dan kitab sirah sebut, ketika mana di Hudaibiyah, para sahabat berhajatkan air, baginda Nabi SAW dibawakan ulbah, dibawakan bekas. Baginda Nabi masuk jari jemari baginda dalam bekas tadi.
daripada jari jemari baginda telah keluar air. Subhanallah. Ini kemuliaan yang Allah beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara lagi kemuliaan yang Allah beri kepada baginda. Ketika mana baginda Musa alaihissalam di depan lautan, di belakang tentera Firaun, Allah Subhanahu wa taala perintah baginda Musa, faqul nadrib bi'asaqal bah, ketuk lautan dengan tongkat kamu. Terbelah 12 lorong. Terbuka 12 lorong, subhanallah. Untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy tidak mempercayai kerasulan baginda, baginda tunjuk bulan dan bulan telah terbelah, subhanallah. Kata ulama banyak lagi tentang kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda Musa alaihissalam nak dakwah Firaun, Allah perintahkan untuk qaulan layyinan, lembutkan lidahmu. Tetapi untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, lidahmu telah pun kulembutkan. Subhanallah. Masya Allah, kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dengar ni boleh share tuan-tuan ke grup-grup WhatsApp tuan-tuan, link ni supaya kita sama-sama dapat ambil manfaat, dapat menyemarakkan bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, daripada permulaan Rabiul Awal ini dengan kecintaan kepada baginda, iaitu dengan cara mengenali Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mengenali apa-apa yang dicintai oleh Nabi, supaya kita dapat cinta perkara yang Nabi cinta, supaya kita betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan boleh share di Facebook tuan-tuan, di grup-grup WhatsApp tuan-tuan, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang mulia, begitu juga kata ulama, ketika mana baginda Musa alaihissalam nak pergi dakwah Firaun, Nabi Musa doa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Tuan-tuan, kita ni kalau tak lapang dada, tak tenteram hati kita ni, kita nak buat apa pun tak senang tuan-tuan. Hati tak tenteram. Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri, subhanallah. Maka tuan-tuan ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa berlaku tuan-tuan? Masya-Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, dadamu telah pun kulapangkan. Subhanallah. Dada baginda telah pun Allah lapangkan. Ini kemuliaan yang Allah beri pada baginda, dan banyak lagi yang ditulis oleh para alim ulama dan disebut dalam Quran, juga dinyatakan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu tuan-tuan, masya-Allah, kita perlu berbangga menjadi umat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabkan itu tuan-tuan, kita akan adakan pengajian bermula pada hari ini, supaya kita mengenali keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar bertambahnya perasaan cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang baru masuk, boleh share tuan-tuan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ramai orang akan dapat ambil manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan yang mana kata ulama kita perlu tingkatkan selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja, bahkan kita perlu semak dalam kehidupan kita mengenai sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak sunnah-sunnah Nabi yang kita belum amalkan dalam kehidupan kita seharian? Maka kita usahakan tuan-tuan untuk kita bawa sunnah dalam kehidupan seharian kita, agar apa tuan-tuan yang mulia, agar kehidupan kita bertepatan dengan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, masya-Allah, kita akan masuk pengajian kita tentang kecintaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik. Asas akidah kita iaitu mencintai Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Ini asas akidah kita tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita tidak kenal keluarga Nabi SAW. Kita tidak begitu kenal keluarga Nabi. Hingga kan isteri-isteri Nabi pun kita tak tahu nama. Nak bagi tahu betapa jauhnya kita daripada kecintaan kepada baginda, sehingga kan isteri-isteri baginda Nabi SAW yang Allah Taala sebut dalam Quran, ummahatul mu'minin, ibu bagi orang beriman. Kita tak kenal ibu kita, subhanallah. Bukan kata sejarah hidupnya, bahkan namanya kita tak tahu, jumlahnya kita tak tahu. Allahu Akbar. Satu perkara yang sangat menyedihkan tuan-tuan, bila kita tak kenal ibu kita sendiri. Satu perkara yang sangat sedih. Bahkan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kita ni punyalah tak tahu, sampaikan kata ulama, disebutkan nama isteri baginda yang kita tahu cuma
Siti Khadijah ataupun Sayyidatina Khadijatul Kubra dan juga Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha sahaja. Yang lain kita tak kenal. Maka tuan-tuan yang mulia, kita nak belajar untuk kenal mereka kerana mereka korban untuk agama. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah tak kita terfikir di akhirat nanti di syurga, isteri kita, anak perempuan kita akan duduk bersama Sayyidatina Khadijah? Pernah tak kita terfikir? Ataupun ibu-ibu yang dengar kuliah pada pagi ini, pernah tak ibu-ibu, akak-akak terfikir yang di syurga nanti ibu-ibu akan duduk bersama ibunda Khadijah, ibunda Aisyah, ibunda Fatimah Zahra, ibunda Hafsah dan isteri-isteri juga anak Nabi yang lain, ibunda Zainab, ibunda Ruqayyah, ibunda Kulsum. Pernah tak kita terfikir kita akan duduk bersama mereka? Ibu-ibu pernah terfikir tak nak duduk sama-sama mereka? Ataupun tuan-tuan, ayah-ayah yang dengar ni, anak-anak perempuan kita, pernah terfikir tak nak duduk dengan mereka? Ataupun isteri kita, pernah terfikir tak duduk dengan mereka? Ataupun pernah tak tuan-tuan, kita dengar isteri kita kata, abang, saya rindu dekat ibunda Khadijah, saya rindu dekat Siti Khadijah. Abang, saya rindu dekat Siti Aisyah, dia korban banyak untuk agama bang. Saya rindu dekat dia. Saya teringin bang, kalau di akhirat nanti dia, kalau saya masuk surga, saya nak kucup tangan ibunda saya. Saya nak peluk ibunda saya, nak ucap terima kasih kepada ibunda Khadijah yang berlapar untuk kita kenal agama. Kepada ibunda Aisyah yang berlapar untuk kita kenal agama. Kepada ibunda Hafsah yang berlapar untuk kita kenal agama. Tuan-tuan, masya-Allah. Pernah tak tuan-tuan kita dengar isteri kita ataupun anak perempuan kita ungkapkan perkara ini? Kalau tak pernah, ini satu perkara yang menyedihkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka sebenarnya tak kenal isteri Nabi SAW yang telah korban untuk kita, tuan-tuan. Ataupun pernah tak daripada mulut isteri kita, anak-anak kita, lelaki ataupun perempuan, beritahu kepada kita, ayah, ataupun isteri kita kata, abang, saya rindu dekat Rasulullah. Saya teringin nak jumpa Rasulullah di akhirat. Kalau tak dapat jumpa dalam dunia ini, sebab baginda sudah wafat, dapat jumpa dalam mimpi, satu perkara yang sangat besar. Tetapi sayangnya kalau tak ada, tuan-tuan, anak kita tak pernah terfikir pun nak jumpa Nabi SAW di akhirat. Tak pernah terfikir pun nak dapat mimpi jumpa baginda Nabi SAW. Tak pernah terfikir pun nak di akhirat nanti dapat syafaat Nabi, masuk surga bersama Nabi, nak kucup tangan Nabi, nak minum tapak tangan Nabi Telaga Kausar. Kalau ini tak ada, tuan-tuan, maka satu perkara yang menyedihkan. Lebih menyedihkan lagi, tuan-tuan yang mulia, kalau perkara itu tak ada pada kita. Tak ada pada kita. Kita sendiri pun tak pernah teringin, tak pernah terfikir nak dapat mimpi jumpa Nabi SAW yang merupakan pimpinan alam buana ini, tuan-tuan. Yang menjadi satu perkara yang mengembirakan di saat kelahiran baginda, seluruh alam buana gembira, dan di saat baginda wafat, seluruh alam buana menjadi sedih. Kita ni umat Nabi yang Nabi pernah doa untuk kita selamat daripada api neraka, dapat masuk surga. Kita tak pernah terfikir, tuan-tuan, subhanallah, untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Satu perkara yang sangat menyedihkan seandainya ini tidak ada pada kita, tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati lagi dikasihi Allah, maka kita perlu muhasabah diri kita. Sejauh mana kita kenal baginda? Seandainya belum lagi, tuan-tuan, terbit rasa cinta dalam hati kita, maka kita perlu muhasabah diri kita. Itu bermakna kita belum kenal Nabi kita. Kita belum kenal Nabi kita. Maka sebab itu penting untuk kita belajar sirah agar kita kenal Nabi kita. Kita belum tahu pengorbanan Nabi kita. Kita belum tahu siapa Nabi kita yang telah doa untuk kita. Kita cuma hanya di lisan bagi tahu kita umat Nabi, kita cinta Nabi, kita sayang Nabi, tetapi hakikatnya dalam hati kita, kita belum betul-betul kenal Nabi. Kita belum betul-betul cinta Nabi SAW. Maka tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar, supaya Rabiul Awal tahun ni, tuan-tuan, Maulid Rasul tahun ni, perubahan kita buat di musim PKP ni pula, masya-Allah. Masa kita banyak terluang, kita ambillah manfaat untuk kita belajar sirah Nabi, supaya kita kenal Nabi. Dan kita azam Maulid Nabi tahun ni perubahan berlaku dalam diri saya, agar saya bertambah pengetahuan tentang Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mengetahui apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Saya azam untuk amal sunnah Nabi dalam kehidupan, dan saya azam untuk menyambung perjuangan dakwah Nabi SAW, kerana ini yang mengembirakan baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, untuk kita kenal Nabi, kita kena belajar sirah. Jadi kita adakan pengajian, insya-Allah. Kita akan mulakan pembacaan kitab kita mengenai tentang Ummahatul Mukminin, para isteri Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri Nabi ni ada berapa orang, tuan? Berlaku khilaf di kalangan para alim ulama dalam menyatakan tentang jumlah isteri Nabi SAW. Ada pandangan yang menyebutkan isteri Nabi ini 20. Ada juga yang menyebutkan isteri Nabi SAW 13. Ada juga pandangan yang menyebutkan isteri Nabi SAW 12.
Ada yang menyebutkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam 11, ada juga yang menyebutkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam 9. Berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan jumlah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, kita akan masuk pengajian kitab kita insya-Allah. Baik. Kita membacakan kitab Hikayatus Sahabah yang dikarang oleh Hazrat Raisul Muhaddisin Syekhul Hadis Syekh Zakaria Sarampuri rahimahullahu taala, dalam membicarakan tentang isteri-isteri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa rindu untuk mengetahui keadaan isteri-isteri dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah keadaan yang sepatutnya berlaku. Jadi Syekhul Hadis kata sepatutnya kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang beriman pada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya rasa rindu untuk mengetahui, mendengar dan ada keinginan untuk bertemu dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, tuan-tuan, masya-Allah. Kerana apa? Pengorbanan dan jasanya. Bahkan tuan-tuan, kalau kita menghargai ataupun kita rasa teruja dengan satu orang yang hebat, yang berjasa pada kita, kita begitu asyik mendengar kisah-kisah mereka. Sepatutnya itu berlaku kepada kita, kerana baginda Nabi dan keluarga baginda, juga para sahabat baginda, berkorban untuk agama lebih dahsyat dan jasanya lebih besar daripada seluruh manusia yang berjasa pada kita dalam dunia. Maka sebab itu kita seharusnya rasa teruja untuk mengenali baginda, keluarga baginda, sahabat baginda, dan mengenali apa-apa yang dicintai oleh baginda, agar ianya menjadi kecintaan kepada kita, agar kita betul-betul kenal keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mengetahui apa yang dicintai oleh Nabi, agar kehidupan kita bertepatan dengan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kita buat bertepatan dengan kecintaan Nabi, maka ianya menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh sebab itu, kata Syekhul Hadis, ihwal kehidupan mereka ditulis. Dalam bab ini akan diceritakan secara ringkas mengenai kehidupan keluarga Nabi, iaitu bermula dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isteri yang pertama. Para muhaddisin dan para sejarawan telah sepakat mengatakan bahawa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan 11 orang wanita. Bilangan isteri yang lebih daripada itu, bilangan itu diperselisihkan. Baik. Jadi tuan-tuan, kata ulama, jumlah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berlaku perbezaan seperti telah kita sebutkan tadi. Ada kata 20, ada kata 13, ada kata 12, ada kata 11, dan ada juga yang menyebutkan jumlah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berapa orang, tuan-tuan? Ada juga yang menyebutkan jumlah isteri Nabi ni 9. Jadi berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan jumlah isteri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jumhur menyebutkan jumlah isteri Nabi ni berapa orang, tuan-tuan? Jumhur menyebutkan jumlah isteri Nabi ni adalah 11. 11 ini jika tidak dikira, iaitu Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis. Berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan tentang Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Ada yang mengatakan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah merupakan isteri Nabi, merupakan hamba
Nabi SAW. Namun ada sebahagian mengatakan bahawa ia termasuk di kalangan isteri Nabi SAW, dan di kalangan isteri Nabi ni tuan-tuan yang baginda dapat zuriat, iaitu daripada dua isteri Nabi. Pertama, Sayyidatina Khadijah, iaitu baginda dapat 6 orang anak yang kita akan bahaskan pada dalam minggu ni, insya-Allah kita akan masuk bab tu juga. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Daripada Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah, baginda Nabi SAW dapat anak yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad, anak Nabi daripada Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Jadi daripada isteri Nabi tadi 11 ataupun 12 pandangan ulama, yang Nabi dapat anak, dapat zuriat daripada dua isteri, Sayyidatina Khadijah dan juga Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Baik, mengenai jumlah, jumhur kata 11 jika tak dimasukkan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Tapi kalau jika dimasukkan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah, maka jumlah isteri Nabi SAW maka akan dikira sebagai 12. Okey, belum tahu Baik, insya-Allah. Baik, di kalangan isteri Nabi SAW yang disemadikan, isteri Nabi ni tuan-tuan semua disemadikan di Jannatul Baqi', di perkuburan Baqi', kecuali 3 orang. Baik, isteri Nabi SAW ni tuan-tuan semua disemadikan di Jannatul Baqi' di Madinah. Kecuali 3 orang. Isteri-isteri Nabi SAW disemadikan di Jannatul Baqi', 9 orang, kecuali 3 orang. Baik, semua kita boleh katakan semua disemadikan di Jannatul Baqi', mereka 3 orang lah. Ataupun lagi mudah kita cakap 9 disemadikan di Jannatul Baqi', kecuali 9 di Jannatul Baqi', 3 orang tak di Jannatul Baqi'. Baik, yang tak disemadikan di Jannatul Baqi' siapa dia tuan-tuan? Yang pertama, Ummul Mukminin, ibunda kita, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Sayyidatina tu maksudnya puan. Sayyidatina saya telah bahaskan dulu, maksudnya puan. Di tempat kita Sayyidatina tu, Sayyidati itu sampai kat tempat kita diringkaskan menjadi Siti. Siti tu puan. Jadi Siti Khadijah tu, Siti tu bukan nama bukan nama ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah hanya namanya Khadijah binti Khuwailid. Siti tu adalah panggilan kemuliaan, puan. Kita panggil orang kan puan, ataupun orang terhormat kan, lebih tua begitu, ataupun lebih sedap kita panggil. Puan kita panggil. Kata orang dia nama Rahimah, kita panggil Puan Rahimah. Kan kalau dia Hajah kan Puan Hajah Rahimah contohnya, atau satu perkara kemuliaan. Maka begitulah kata ulama, orang-orang Yaman, mereka memuliakan orang yang patut dimuliakan, hingga agama sampai daripada kita asbab daripada dakwah ulama-ulama dari Yaman, mereka memanggil dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidati itu sampai kat tempat kita jadi Siti. Jadi Siti itu adalah puan. Sayyidina sampai kat tempat kita jadi Sayyid ataupun Sidi. Sayyid ataupun Sidi itu dipanggil tuan. Boleh tuan-tuan Jadi yang pertama yang tak disemadikan di Baqi' adalah Ummul Mukminin ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, disemadikan di Jannatul Ma'ala, iaitu di kota Mekah. Yang kedua siapa tuan-tuan? Yang kedua adalah ibunda Sayyidatina ibunda Maimunah binti Haris. Disemadikan di mana tuan-tuan? Disemadikan di satu kampung namanya Nawariyah, ataupun dalam kitab-kitab lama dipanggil Sarif. Di mana terletaknya tuan-tuan kampung Nawariyah ni 30 km daripada kota Mekah. Kalau kita nak pergi Mekah daripada Madinah, kita miqat di satu tempat namanya Bir Ali. Bir Ali ni miqat Madinah lah, ataupun nama lama dipanggil Zulkhulaifah. Baik, kita bergerak daripada Madinah masuk perbatasan nak masuk Mekah tu, ada border namanya Al-Jumum. Jumum tu lebih kurang 35 kilo lebih kurang lah nak sampai Mekah. Daripada border Jumum tu tuan-tuan, masya-Allah, 30-35 kilo lebih kurang macam tu. Tuan-tuan bergerak, belah kanan tu ada makam ibunda kita, ibunda Maimunah binti Haris radhiyallahu taala anha. Yang mana ibunda Maimunah ni tuan-tuan di kampung Nawariyah, ataupun kampung nama lamanya Las Sarif. Boleh tuan-tuan Di situlah tuan-tuan, masya-Allah, baginda Nabi SAW menikah dengan beliau, akan dibahaskan kisahnya. Dan di situ juga ibunda kita wafat. Baik, yang ketiga, isteri Nabi yang tak disemadikan di Jannatul Baqi' iaitu Sayyidatina Ummul Mukminin Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha.
Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha, masya-Allah, disemadikan di satu kampung, tuan-tuan, masya-Allah. Namanya apa? Namanya adalah Awali. Satu kampung namanya Awali. Awali terletak di Madinah, tuan-tuan. Lebih kurang 1.3 kilo ataupun 1.5 kilo. Sekitar 1 ke 2 kilo lah, tuan-tuan, daripada Masjid Nabawi. Jalan nak menuju ke Masjid Quba, satu kawasan namanya Awali. Baik, di situ rumah beliau, iaitu Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah ataupun dipanggil dengan nama Ummu Ibrahim. Dan di situ juga beliau disemadikan. Akan dibahaskan kisah beliau. Jadi total isteri Nabi SAW berlaku perbezaan pandang ulama. Yang disemadikan di Baqi' adalah 9 orang dan baki disemadikan di tempat yang lain. Yang baki tadi itulah yang 3 orang tadi yang saya sebutkan, iaitu Ibunda Khadijah di Jannatul Ma'la Mekah, Ibunda Maimunah di kampung Nawari ataupun Sarif nama lainnya, dan yang ketiga adalah Sayyidatina Maryah Ummul Mukminin, Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah di kampung namanya Awali di Madinah, lebih kurang 1.5 ataupun lebih kurang dekat-dekat 2 kilo daripada Masjid Nabawi, jalan nak menuju ke kampung Quba. Baik. Jadi tuan-tuan, itu 3 orang isteri Nabi yang tak disemadikan di Baqi'. Adapun yang disemadikan di Jannatul Baqi' ada 9 orang. Yang pertama Sayyidatina Saudah. Sayyidatina Saudah. Tuan-tuan, Sayyidatina Saudah ni disemadikan di Jannatul Baqi'. 9 orang isteri Nabi SAW yang disemadikan di Jannatul Baqi', iaitu Hazrat Ummul Mukminin Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Yang kedua Hazrat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Yang ketiga Sayyidatina Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah binti Umar. Yang keempat Hazrat Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Yang kelima Hazrat Sayyidatina Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah binti Abu Umayyah radhiyallahu taala anha. Yang keenam Hazrat Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Yang ketujuh Hazrat Ummul Mukminin Sayyidatina Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar radhiyallahu taala anha. Yang ke-8 Hazrat Sayyidatina Ummul Mukminin Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Dan yang ke-9 Hazrat Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Ini isteri-isteri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak disemadikan di Jannatul Baqi'. Baik, kita akan bahaskan satu persatu tentang isteri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengenali isteri-isteri Nabi kita yang merupakan ibu bagi kita semua, ibu orang beriman. Baik tuan-tuan, kita ambil peluang iaitu bulan Rabiul Awal ini untuk mengenali insan yang Nabi sayang, yang berdamping bersama baginda, bahkan tidur bersama baginda, makan bersama baginda, yang pernah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu perjuangan dakwah Nabi, yang mana menjadi asbab kita kenal agama pada hari ini. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan bermula dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin. Baik. Esok kita akan sambung lagi insya-Allah. Tapi hari ini kita masuk sikit tentang Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Baik. Yang disepakati oleh para alim ulama, isteri pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hazrat Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin, Hazrat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Namanya adalah Hazrat Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Baik, Hazrat ni adalah satu perkataan yang mana kita nak memuliakan. Orang Arab, orang Urdu, orang Parsi, mereka menyebut dengan nama Hadrat. Hazrat kan, Hadrat ataupun Hazrat. Kita juga guna Hadrat ni tuan-tuan untuk 2 perkara. Satu, untuk Allah SWT, kehadrat ilahi kan. Yang kedua, kepada Nabi SAW. Kita baca Fatihah kan, ila hadrati Mustafa Rasulillah kan, hadrat tu kita panggil kan. Masya Allah. Baik, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah, nama betulnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Boleh tuan-tuan Yang merupakan seorang janda, ialah wanita pertama yang dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah merupakan seorang janda, dan kata ulama, janda yang kaya yang memiliki perniagaan yang besar di kota Mekah pada ketika itu. Baik. Umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ialah 25 tahun, dan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra pula berumur 40 tahun. Baik. Ini yang disepakati oleh para alim ulama. Walaupun timbul tanda tanya. Ada yang
menjadi perselisihan pandangan yang mengatakan bahawa pendapat ini tidak sahih. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, ini disebut dalam riwayat yang sahih menyatakan tentang umur Nabi SAW ialah 25 tahun. Adapun Ummul Mukminin Siti Khadijah ketika bernikah dengan baginda usianya 40 tahun. Hari ini tuan-tuan kita membayangkan ataupun kita membandingkan yang usia 40 tahun itu dengan usia isteri kita 40 tahun ataupun usia kawan-kawan kita yang umur 40 tahun ataupun usia mak kita yang umur 40 tahun. Maka itu satu bandingan yang salah. Tidak pantas, tidak layak kita membandingkan usia Sayyidatina Khadijah yang 40 tahun dengan orang yang di sekeliling kita. Tidak, tuan-tuan. Sayyidatina Khadijah, kata ulama, walaupun umur 40 tahun tapi tubuhnya sihat, wajahnya cantik, seakan-akan wanita yang masih perawan, masih muda, masih dara, subhanallah. Dan tuan-tuan yang mulia, perkara ini tuan-tuan boleh lihat sendiri kalau tuan-tuan merantau, rajin mengembara, pergi ke Turki, pergi ke Balkan, di Albania contohnya, di setengah-setengah tempat di Eropah, tuan-tuan akan jumpa orang yang umur 40 tahun, wajahnya masih muda, subhanallah. Kita pun tak jangka yang dia umur 40 tahun. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana ada memang setengah-setengah manusia yang mana Allah Ta'ala beri kesihatan, wajahnya yang cantik, yang elok, walaupun umurnya ketika itu mungkin dah 40 tahun ke atas, tapi wajahnya masih elok, masih cantik. Begitulah kata ulama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, walaupun usia, daripada sudut usia 40, tetapi dari sudut kesihatan, dari sudut kekuatan tenaga, dari sudut wajah yang cantik, tak seakan-akan orang yang berumur 40. Ini kemuliaan yang Allah beri kepada ibunda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat 6 orang zuriat daripada ibunda kita ini. Baik, seterusnya. Semua putera-puteri Rasulullah SAW merupakan hasil daripada perkongsian hidup dengan Hazrat Sayyidatina Khadijatul Kubra, kecuali Sayyidina Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anak daripada Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Pada mulanya Hazrat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dirancang dikahwinkan dengan Waraqah bin Naufal, tetapi pernikahan itu tidak jadi. Waraqah bin Naufal ni siapa, tuan-tuan? Satu orang yang mana merupakan ahli kitab, saudara Sayyidatina Khadijah, yang menjadi orang yang telah memberi satu semangat kepada Nabi setelah dapat wahyu. Kan kita pernah dengar kisah, setelah Nabi dapat wahyu di Gua Hira, Jibril alaihi salatu wasalam telah sampaikan wahyu kepada baginda, maka baginda Nabi ketika itu minta diselimuti, zammiluni, menggigil tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda tak pernah bertemu dengan malaikat, masya-Allah kata ulama. Selama ini malaikat datang berupa manusia. Waktu ketika di kampung Bani Sa'ad di Taif, waktu dada Nabi dibelah tu berupa manusia. Sebab tu baginda tak takut, tak gementar. Tetapi ketika di Gua Hira, Jibril telah menampakkan wajah yang sebenar, kata ulama. Baik tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokannya, kata ulama, telah dibawa oleh ibunda Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dua berlaku perbezaan pandang ulama dalam menyatakan tentang kisah ini. Yang pertama kata, Sayyidatina Khadijah pergi dulu ke rumah Waraqah bin Naufal, saudaranya yang merupakan ahli kitab, orang yang beriman pada Allah pada ketika itu, mengikut syariat Nabi yang sebelumnya. Menceritakan kepada Waraqah kata tidak syak lagi, itu adalah Jibril AS yang datang menyampaikan wahyu seperti mana Nabi-Nabi terdahulu. Baik, kemudiannya baru dia bawa baginda. Ada pandangan yang menyatakan besok tu terus dia bawa baginda, tanpa perlu Sayyidatina Khadijah pergi dulu cerita. Tidak. Ada dua pandangan ulama dalam menyatakan tentang kisah itu. Tapi yang pastinya Waraqah bin Naufal telah beritahu pada baginda yang satu ketika nanti bila baginda buat dakwah, kaum baginda akan menentang baginda, dan perkara itu mengejutkan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada ketika itu orang Quraisy begitu menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin mereka ini orang Quraisy akan menentang baginda? Namun Waraqah beritahu itulah yang berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan seandainya saya masih hidup, saya masih sihat, saya masih kuat, saya akan berjuang bersama kamu, mempertahankan kamu. Ini janji ataupun ini satu suntingan semangat yang diberikan oleh Waraqah bin Naufal. Jadi tuan-tuan, pada awalnya Waraqah Sayyidatina Khadijah nak dikahwinkan dengan Waraqah bin Naufal, tapi pernikahan itu tidak jadi. Baik.
Seterusnya, selepas itu beliau telah dikahwinkan dengan dua lelaki lain. Ahli sejarah berselisih pendapat tentang orang yang mula-mula bernikah dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra antara mereka berdua. Baik, bila nak berkahwin dengan Waraqah bin Nawfal tak jadi, maka dia telah bernikah sebelum Nabi itu 2 kali bernikah. 2 kali berkahwin, Masya Allah. Baik, namun ulama berbeza pandangan di sudut turutan, bukan di sudut nama tu, tapi di sudut turutan. Siapa yang Ummul Mukminin menikah dulu. Baik. Kebanyakan mereka berpendapat bahawa pernikahan pertama Hazrat Sayyidatina Khadijah ialah dengan seorang yang bernama Atiq bin A'iz yang menghasilkan seorang puteri yang bernama Hindun. Ini tuan-tuan, Masya-Allah. Pandangan pertama jumhur pandangan mengatakan bahawa suami pertama Sayyidatina Khadijah ni adalah Atiq bin A'iz. Atiq bin A'iz ni daripada hasil perkongsian hidup dengan Ummul Mukminin dapatlah anak yang bernama Hindun. Baik. Setelah dewasa, Hindun telah memeluk Islam dan mendapat beberapa orang anak. Sebagai ahli sejarah juga menulis bahawa dengan Atiq, Sayyidatina Khadijah juga mendapat seorang putera yang bernama Abdullah ataupun juga dipanggil dengan nama Abdul Manaf. Abdullah ataupun nama Abdul Manaf. Baik. Jadi tuan-tuan, kata ulama maksudnya Siti Khadijah dengan Atiq bin A'iz ini dapat 2 orang anak. Namun yang dinyatakan tentang Hindun itu kata ulama bila dewasa dia masuk Islam. Maknanya dia merupakan anak tiri kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan Hindun yang isteri Abu Sufyan tu, itu Hindun lain. Itu Hindun lain. Ini Hindun yang merupakan anak Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha yang merupakan anak tiri kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentang Nabi pada awal Islam tu itu Hindun bin Utbah. Itu nanti kita akan ceritakan. Itu Hindun bin Utbah, anak Utbah bin Abi Rabi'ah. Itu Hindun lain. Itu Hindun isteri Abi Sufyan. Nanti kita akan ceritakan yang mana Hindun tu juga masuk Islam, masya-Allah. Baik. Seterusnya. Baik, tadi tuan-tuan kita menyebutkan tentang nama Abdul Manaf. Abdul Manaf. Abdul Manaf ni tuan-tuan bukan nama Allah. Yang ni yang kami belajar di Madinah dulu. Dalam bab sirah, Syekh kami menyatakan bahawa ramai orang meletak nama anaknya dengan nama Abdul Manaf. Kenapa? Kerana atuk Nabi ada yang nama Abdul Manaf. Kan? Hashim bin Abdul Manaf. Nama bapa moyang Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan Abdul Manaf, kata ulama sirah, bukan nama Allah Ta'ala. Maka sebab itu kalau tuan-tuan pernah dengar, ada ustaz-ustaz kita, kawan-kawan kita yang belajar di luar negara, bila mana Syekh tahu nama dia Abdul Manaf, Syekh akan tukar nama lain. Syekh akan tukar namanya dengan nama yang lain. Abdullah ke Abdul Rahman ke, kan? Akan ditukar namanya, masya-Allah. Akan ditukar namanya. Jadi tuan-tuan yang ada nama Abdul Manaf, mungkin tuan-tuan boleh tukar nama yang baik-baik, gelaran yang baik. Ahmad ke, Abdullah ke, Abdul Rahman ke. Dan tuan-tuan, ini bukan pendapat saya. Ini adalah yang dinyatakan dalam pengajian sirah kami waktu di Madinah dulu. Dan begitu juga berlaku pada teman-teman kami yang belajar di South Africa. Di Jamiah, di Universiti South Africa, Syekh-Syekh, ulama-ulama hadis di sana juga menyatakan perkara yang sama, bahawa nama Abdul Manaf ini bukan nama Allah Ta'ala. Tak ada dalam Asmaul Husna tu nama Allah dengan nama Al-Manaf. Tak ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maka perlu kita tahu bahawa Abdul Manaf bukanlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seeloknya kita letak nama dengan nama Allah Taala. Kalau nak letak nama yang baik, itu antara nama yang baiklah. Baik, seterusnya. Selepas Atiq bin A'iz, Hazrat Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Abu Halah. Melalui Abu Halah telah dilahirkan anak-anak yang bernama Halah dan juga Hindun. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahawa kedua-dua mereka ialah lelaki. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa Hindun adalah lelaki dan Halah ialah perempuan. Hindun telah hidup sehingga zaman pemerintahan Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Baik, ini mengenai suami yang kedua, Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, yang bernama Abu Halah. Abu Halah ni nama gelaran dia, nama panggilan dia. Nama betul dia tak disebut dalam sirah, dalam sejarah. Nama gelaran dia. Kenapa? Kerana dia ada 2 anak, satu nama Halah, satu lagi nama Hindun. Baik. Setelah Abu Halah meninggal dunia, Hazrat Sayyidatina Khadijah telah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita lihat tadi,
Baginda Nabi SAW mempunyai 4 orang anak tiri dengan Sayyidatina Khadijah. Maksudnya Sayyidatina Khadijah sebelum berkahwin dengan Nabi dah ada 4 orang anak. Dah ada 4 orang anak. Anak daripada suami yang Atik bin Aish tadi 2 orang. Kan? Iaitu Hindun dan juga Abdullah. Anak daripada suami yang kedua iaitu Abu Halah 2 orang juga. Halah dan juga Hind. Masya-Allah. Kedua-duanya keempat-empatnya merupakan anak Sayyidatina Khadijah sebelum berkahwin ataupun bernikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya tuan-tuan. Baik. Pada masa itu beliau berusia 40 tahun. Setelah berkahwin, beliau terus hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Setelah beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan, telah meninggal dunia pada bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah ketika berusia 65 tahun. Baginda Nabi SAW amat mencintai beliau dan baginda tidak menikah dengan mana-mana wanita lain semasa beliau masih hidup. Baik. Jadi tuan-tuan, ini yang dinyatakan dalam sirah mengenai Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha yang mana telah wafat. Bila tuan-tuan yang mulia? Telah wafat 3 tahun sebelum penghijrahan Nabi ke kota Madinah, atau lebih tepat tahun ke-10 kenabian. Di Mekah Nabi buat dakwah 13 tahun. 10 tahun tuan-tuan yang mulia, kata ulama, dalam keadaan terang-terang. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Jadi 3 tahun sembunyi-sembunyi, sirriyah dipanggil. 10 tahun secara terang-terang. Jadi Sayyidatina Khadijah dapat melalui zaman bersama baginda, kata ulama, dalam nubuah, dalam kenabian, 3 tahun pertama secara sembunyi-sembunyi dan 7 tahun. Sebab 10 tahun ke-10 kenabian, Ummul Mukminin telah wafat. Dan tahun itu merupakan tahun yang dipanggil Amul Hazan, tahun kesedihan. Kata ulama, merupakan tahun kesedihan kerana wafatnya 2 insan Nabi sayang, Sayyidatina Khadijatul Kubra dan juga Abu Talib, yang menjadi kedua-dua tempat rujukan dan juga menjadi tempat baginda Nabi bercerita ataupun berkongsi masalah yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sangat sayang kepada Sayyidatina Khadijah. Korban yang begitu banyak, bahkan tidak ada harta yang memberi manfaat kepada agama, kata ulama. Yang maksudnya yang paling banyaklah, melebihi harta Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah dan juga harta Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Seandainya tuan-tuan kita memiliki harta memenuhi dunia sekalipun, kita korban untuk agama, tidak mampu untuk membayar satu titis air mata Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah yang telah korban untuk agama. Sehingga kan tuan-tuan, daripada satu wanita yang kaya, habis harta untuk agama kesemuanya, sehingga beliau telah memakai baju yang bertampal-tampal. Allahu Akbar. Satu perkara yang sangat besar tuan-tuan, yang kita perlu menghargai pengorbanan isteri Nabi SAW, ibunda kita Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, besok kita akan menyambung lagi pengajian kita dalam siri yang sama, iaitu membicarakan atau membahaskan tentang isteri-isteri Nabi Ummahatul Mukminin dan juga anak-anak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tuan-tuan dalam bulan Rabiul Awal ini, untuk tahun ini perubahan kita buat, iaitu kita bertambah kenal dengan keluarga Nabi, dengan anak-anak Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi, agar kita menjadi orang yang betul-betul mencintai Nabi, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, esok kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, insya-Allah jam 9 pagi. Di Facebook yang sama, Facebook Ustaz Ahmad Farhan Da'i, tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu lagi membahaskan kisah selanjutnya mengenai isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hari ini Isnin sampai Jumaat, waktu yang sama 9 pagi. Mohon tuan-tuan sebar luaskan. Insya-Allah esok kita bertemu lagi dan kita sama-sama akan ulang kaji untuk kita sama-sama mengenali isteri Nabi, keluarga Nabi, supaya kita menjadi ahli sunnah yang sebenar, mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan mencintai sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mahu kita hanya berkata kita cinta Nabi, tapi hakikatnya hati tak betul-betul cinta. Dan kita tidak mahu kita menjadi orang yang berkata kita cinta Nabi, tapi tak pernah teringin pun nak jumpa Nabi di akhirat. Isteri-isteri kita tak pernah pun bagi tahu yang abang saya rindu dekat Nabi. Anak-anak tak pernah bagi tahu ayah saya rindu dekat Nabi. Isteri-isteri tak pernah bagi tahu abang saya teringin ada dengan Siti Khadijah dekat syurga, Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra, Siti Hafsah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Kalau tak pernah bagi tahu satu perkara yang sangat menyedihkan tuan-tuan. Begitu juga anak-anak perempuan kita, mudah-mudahan dengan perkongsian sedikit ini menjadi satu titik tolak bertambah cinta kita pada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala wa ilmu atam. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita jumpa lagi insya-Allah. Tangguh majlis dengan kafaratul majlis dan surah As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.